Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini analisis awani. Ketika di Malaysia sibuk mencari MH370, di manakah jatuhnya pesawat MH370, kita dikejutkan pada 24 Mac yang lalu, pada minggu lalu, seramai 529 tahanan di Mesir dijatuhkan hukuman mati oleh Mahkamah Agung di Minya di selatan Kahira oleh rejim Al-Sisi yang dikatakan penyokong kepada Ikhwanul Muslimin, sebuah parti ataupun sebuah gerakan yang diharamkan oleh rejim tentera yang mentadbir Mesir pada ketika ini. Ini membangkitkan kemarahan seluruh dunia, menganggap pertuduhan yang tidak menepati ciri-ciri keadilan dan juga memenuhi tahap hak asasi manusia ini mendapat kecaman dari seluruh dunia, dan kebanyakan yang ditahan tersebut dari 1,200 yang bakal dihadapkan ke mahkamah, sebahagiannya sudah dijatuhkan hukuman pada 24 Mac yang lalu, tetapi sebahagian lagi akan dibawa ke mahkamah dan dijatuhkan hukuman, sama ada hukuman yang sama ataupun sebaliknya. Ini kita akan bincangkan pada malam ini di analisis awani, bagaimana kita melihat demokrasi di Mesir. Adakah ia kembali kepada satu demokrasi di zaman diktator ataupun autokratik pemerintahannya ketika zaman Mubarak ataupun zaman-zaman sebelumnya, ataupun demokrasi di Mesir sudah mati, membuatkan ataupun pusingan yang lengkap kepada rejim tentera yang mengambil alih, yang menjatuhkan kerajaan demokrasi yang pertama di Mesir pada Julai 2013. Jadi bersama saya pada malam ini melalui telefon dua orang pakar yang akan memberikan analisis mereka dengan apa yang berlaku, perkembangan terkini di Mesir ini. Kita bersama dengan Profesor Datuk Dr. Muhammad Rizwan Osman di Thailand sebentar lagi, dan pada blok yang kedua nanti kita akan bersama dengan Ustaz Wan Subki Wan Saleh, pengurusi jawatan kuasa pepandu gabungan Malaysia for Egypt ataupun M4E, dan juga Naib Presiden Ikram Malaysia. Untuk mulanya mungkin saya bersama dengan Profesor Datuk Dr. Muhammad Rizwan Osman. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Prof, wabarakatuh. dengan jatuhnya hukuman yang dikenakan oleh mahkamah di Minya di selatan Kahira seramai 529 orang penyokong Ikhwan pada minggu lalu, adakah ini merupakan satu tahap ataupun satu pusingan lengkap yang ingin digunakan oleh rejim Al-Fatah Sisi untuk menunjukkan bahawa mereka sedang berkuasa menuju kepada pilihan raya presiden pada akhir Mei nanti? Ini yang perlu dilakukan untuk menutup segala bentuk penentangan, segala bentuk suara yang bakal menggugat kuasa rejim tentera yang memegang tampuk kekuasaan di Mesir pada ketika ini, Prof. Ya, kalau kita lihat dari segi masa, pada tahun 1954 penggantungan ataupun hukuman secara beramai-ramai telah dijatuhkan kepada pimpinan Ikhwan Muslimin, dan pada tahun ini 2014 perkara yang sama berlaku, dan ini menunjukkan bahawa 60 tahun yang lalu telah berlaku peristiwa yang sama di mana pemimpin-pemimpin utama Ikhwan Muslimin seperti Abdul Fattah Ismail, Abdul Qadir Audah antaranya dijatuhkan hukuman gantung. Dan apa yang berlaku baru-baru ini seperti disebutkan tadi, ia mengulangi apa yang pernah berlaku 60 tahun yang lalu. Ya. Oleh itu apa yang saya melihat di sini, Haji Nazri, Ya, saya. bahawa rejim tentera seolah-olah cuba untuk menunjukkan kekuasaan mereka dan cuba untuk membuktikan bahawa mereka lah yang paling berkuasa, tetapi terbukti pembunuhan, penindasan yang berkejam yang dilakukan pada tahun 1954, dia tidak menghapuskan Ikhwan Muslimin. Dan apa yang berlaku ini juga saya yakin dia akan meneruskan perjuangan Ikhwan Muslimin. Apatah lagi, suasana pada waktu ini sudah banyak berubah dengan adanya komunikasi moden, dengan adanya peralatan moden, dengan adanya mass media, social media dan sebagainya. Kita dapati mereka tidak mampu untuk mengulangi seperti pada tahun 1954, kerana pada hari ini seluruh dunia tahu dan seluruh dunia memprotes terhadap tindakan yang tidak demokratik ini, yang mana akhirnya bertujuan untuk membolehkan Al-Sisi menjadi presiden. Itu masalah akhirnya. Ya, Prof, dari sudut atau cara penghakiman itu, seolah-olah tiada ruang untuk semua tahanan diberi pembelaan sewajarnya, tiada kes pembelaan dapat dibentangkan, dan juga masa yang diperuntukkan begitu pantas, hanya 2 kali pembacaan pertuduhan dan terus diberikan penghakiman
kerja penghakiman ataupun dijatuhkan hukum. Jadi adakah ini sebagai satu ataupun ruang yang seolah-olah menunjukkan mereka melakukan dalam bentuk yang adil melalui mahkamah, tetapi dari sebaliknya ataupun dari sudut yang lain sebenarnya kita boleh mempertikaikan dari ruang-ruang hak asasi manusia dan juga keadilan yang perlu diberikan kepada tertuduh, kerana kita tahu ini merupakan sebahagian daripada mereka yang ditahan sejak peristiwa di Rabah, sekitar 16,000 selama 8 bulan ini ditahan oleh pihak tentera di Mesir. Seperti disebutkan tadi, ia mengulangi peristiwa tahun 1954. 54 juga peristiwanya sama, di mana proses penghakiman itu dengan tribunal yang dilantik oleh majlis tentera dan terus menyatukan hukuman bunuh tanpa memberikan pembelaan kepada mereka yang tertuduh. Oleh itu, ternyata sekali apa yang berlaku ini mengesahkan bahawa tentera ingin menunjukkan kuasanya dan mereka tidak menghormati pandangan dunia soal keadilan dan sebagainya, itu tidak diberikan perhatian dan juga mengetepikan pandangan dunia. Oleh itu saya setuju dengan apa yang Jeneral disebutkan tadi, bahawa perkara yang dilakukan ini lebih bersifat pendekatan untuk menghapuskan penentang. Dalam konteks yang berlaku pada hari ini, Sisi merasakan bahawa Ikhwan Muslimin merupakan penentang yang paling dianggap boleh mencabar, kerana penentang-penentang yang lain itu beliau merasakan boleh dijinakkan. Dengan sebab itulah tindakan ataupun hukuman sengaja dibuat dalam bentuk yang amat zalim bagi menakut-nakut yang lain supaya tidak melakukan perintangan terhadap beliau dan membolehkan beliau disahkan sebagai presiden. Prof, pada pandangan Prof, adakah ini memberi impak kepada keseluruhan ruang politik di Mesir? Kerana kita tahu apabila ruang-ruang demokrasi yang terbuka ketika kejatuhan Mubarak pada awal Januari, 25 Januari 2011 dan akhirnya ditutup apabila junta tentera mengambil alih pada Julai 2013 yang lalu, adakah ini akan memberi gambaran kepada kita Mesir akan kembali kepada zaman di mana ancaman gerila, ancaman kumpulan-kumpulan ekstremis dan kelompok-kelompok yang tidak mahu dalam bentuk yang aman dan damai ini akan memikul senjata kembali menentang kekuasaan tentera? Kalau kita lihat apa yang berlaku ataupun senario yang berlaku sebelum ini, Ikhwan Muslimin buat masa ini masih lagi ada Central Command ataupun kuasa pusat, di mana Ikhwan Muslimin menegaskan bahawa mereka menolak keadilan, menolak keganasan masa. Tetapi itu berlaku apabila pimpinan pusat itu masih ada. Dan berlaku tahun 1954, apabila pimpinan pusat itu ditangkap, dibunuh, dari penjara dan sebagainya, kita dapati ahli-ahli bebas untuk mengambil tindakan secara bersendirian. Dan senario ini seolah akan berulang kembali selepas ini, kerana walaupun Ikhwan telah pun mengumumkan mereka tidak akan bertindak secara ganas ataupun terlibat dengan kebangkitan bersenjata, tetapi ahli yang tidak terikat dengan pimpinan, kalau pimpinan tidak lagi memberikan arahan, akan membawa kepada pendekatan-pendekatan keganasan oleh kelompok-kelompok kecil. Ya. Dan ini merupakan kecenderungan yang akan berlaku dan ini merupakan kekhawatiran kepada rakyat Mesir dan juga dunia luar, kerana dia akan menjerumuskan Mesir kembali kepada zaman-zaman sebelum ini, iaitu zaman di mana putukan darah sering berlaku sehingga membawa kepada ketidakstabilan dan membawa kepada pembunuhan yang tidak ada hentinya. Kita lihat begini saja Nazri, apa yang berlaku di Algeria. Hingga ke hari ini, selepas FAS diharamkan, pemimpin mereka ditangkap, sebagainya dibunuh, dan muncul kumpulan-kumpulan kecil, dan kumpulan-kumpulan kecil ini terlibat dengan pembunuhan dan pembalasan dan sebagainya, sehingga pada hari ini dikatakan lebih 300,000 rakyat Algeria telah pun terkorban dengan konflik dalaman yang berlaku berikutan pengharaman FAS. Inilah perkara yang paling ditakuti. Prof, tunggu di talian sebentar, kita akan rehat dahulu dan saya ingin mendapatkan pandangan Prof, masa depan politik Ikhwan di Mesir dan juga masa depan demokrasi Islam di Mesir. Adakah ada ataupun cahaya di hujung terowong itu, ataupun selepas ini masih pastinya mereka tidak akan ada daya untuk muncul semula dengan segala kekuasaan ataupun tindakan tata tertib ataupun tindakan undang-undang yang dikenakan oleh rejim junta ke atas pendukung demokrasi yang moderate di Mesir. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Okey. Ya.
Kembali dalam analisis awal ini, kami masih membincangkan demokrasi di Mesir sama ada bergerak ke hadapan ataupun berundur semula ke belakang. Prof, masa depan Ikhwanul Muslimin yang kita sedia maklum, kalau kita melihat garis masa, Ikhwan berada dalam konteks demokrasi selepas kebangkitan Arab di Mesir berlaku dan menang dengan pilihan raya. Kemudian kita tahu juga pelantikan Presiden Morsi dipilih melalui secara demokrasi yang sah. Tetapi pada Julai tahun lepas, Morsi dijatuhkan dengan kataupun sokongan pihak tentera. Selepas itu peristiwa berdarah di Rabah dan akhirnya ribuan penyokong-penyokong Ikhwan termasuk ahli mereka, termasuk pimpinan kanan mereka dihumban ke dalam penjara. Dari sudut sejarah, dan Prof membuat kajian yang lengkap tentang Ikhwanul Muslimin sejak 3-4 ataupun sejak 5-6 dekad yang lampau, adakah Ikhwan mampu bangkit semula biarpun pimpinan kanan mereka berada di dalam tahanan, dihukum membunuh, ataupun masa depan politik dan demokrasi, iaitu suara-suara moderat, suara-suara sederhana ini tidak mampu untuk bangkit untuk menentang kerajaan pimpinan junta tentera? Pada tahun 1949, Hassan al-Banna mati dibunuh. Bulan Februari tahun 1949, Hassan al-Banna iaitu pengasas kepada Ikhwan Muslimin mati dibunuh, dan ramai yang beranggapan bahawa itu merupakan akhir kepada Ikhwan Muslimin. Tetapi ternyata Ikhwan Muslimin masih berjaya diteruskan. Seperti saya katakan tadi, 1954 sekali lagi mereka mengenapi penindasan yang cukup dahsyat, dan ada yang berpendapat ini adalah pengakhiran kepada perjuangan Ikhwan Muslimin. Mereka masih boleh teruskan perjuangan. 1966 kita dapati pemimpin yang merupakan ideolog kepada Ikhwan Muslimin, Syed Qutb, juga dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Dan ramai yang beranggapan ini juga merupakan akhir kepada gerakan Ikhwan Muslimin, dan seterusnya penindasan-penindasan yang berterusan sehinggalah pada zaman Sadat, zaman Mubarak dan sebagainya. Tetapi ternyata sekali Ikhwan Muslimin masih berjaya meneruskan kegiatan mereka, masih berjaya menjadi sebuah gerakan yang kuat, seperti yang berlaku selepas Arab Spring. Ya. Apa yang saya nak sebutkan di sini ialah, walaupun dengan penindasan-penindasan yang berlaku itu, sebagai sebuah gerakan yang berjuang atas dasar Islam, mereka memberi keyakinan bahawa mereka adalah satu kelompok yang berjuang kerana kebenaran, dan mereka yakin kalau tidak di sini, akhirnya mereka akan berjaya juga. Ya. Oleh itu, apa yang saya sebutkan di sini, ya, walaupun dengan penindasan-penindasan yang berlaku ini, dalam sejarah seperti disebutkan tadi, saya seorang pengkaji sejarah. Ya. Tidak ada sebuah rejim yang memerintah secara zalim berjaya berkekalan sehingga ke hari ini. Paling lama mereka berkekalan untuk 2 generasi sahaja. Biasanya 1 generasi sudah berakhir. Cuba kita lihat apa yang berlaku pada Muammar Gaddafi, apa yang berlaku pada Saddam Hussein. Ya. Kesemuanya berakhir dengan suatu bentuk perakhiran yang amat hina. Ya. Waktu saya melihat bahawa walaupun Ikhwan Muslimin berdepan dengan berbagai tekanan, sebenarnya kalau kita sambung sedikit, Ya. ada hikmah di sebalik penindasan mereka. Apabila mereka ditindas pada tahun 1970-an, ramai dalam kalangan pimpinan Ikhwan Muslimin melarikan diri ke negara-negara luar, di Arab Saudi dan juga negara-negara Eropah. Dan mereka merupakan antara penyumbang kepada kebangkitan Islam yang berlaku di seluruh dunia Islam pada tahun 1970-an. Ya. Mana ada juga hikmahnya di sebalik penindasan itu. Ini menunjukkan bahawa Ikhwan Muslimin dari segi perjuangan itu akan berterusan walaupun dengan penindasan. Maksudnya fikrah itu akan terus disambung oleh anak-anak muda yang berada di luar tahanan, ya Prof? Itu yang paling ketara berlaku, dan sejarah membuktikan itulah ketara yang berlaku. Terima kasih Prof atas analisa tersebut. Itu tadi Profesor Dato' Dr. Muhammad Rizwan Osman, Dekan Fakulti Sastra dan juga Sains Sosial Universiti Melaya dan juga penganalisis Timur Tengah. Mungkin Zul melalui laman-laman sosial ada kataupun perkara yang terkini yang diperdebatkan tentang apa yang berlaku di Mesir, Zul. Ya Haji, di media sosial sejak beberapa minggu lalu hashtag seperti Pray for Egypt dan juga Pray for Ikhwanul Muslimin menjadi trending, dan ini sudah tentu mendadak perbualan dan juga perbincangan di media sosial setelah 529 orang dijatuhkan hukuman mati. Dan kami sempat mengumpulkan beberapa status dan juga gambar-gambar yang berkaitan dengan Pray for Egypt. Mungkin kita boleh lihat dalam package ini. في ظلام الكون هيا أعدوا عدة الحق وقودا ويصرخ في ظلام الكون هيا أعدوا عدة الحق وقودا نعم قاتل لأنك نصرنا قاتل أمتي الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا
للدنا أمجاد عصر وفل بالحديد لنا القيودا أقيموا بالحمى حصنا منيعا تتوج هامة السحب السدود. Ya, Haji, satu perkara yang kita menarik untuk melihat demokrasi di Mesir ini, kita tahu sejak tahun 2011 perkara itu menjadi Facebook ataupun laman media sosial menjadi pencetus atau penggerak kepada revolusi Mesir itu sendiri. Tapi sesuatu perkara yang menarik untuk diperhatikan, Ji, mungkin juga kurang ataupun impak itu tidak sebesar tahun 2011 apabila dilihat kepada 579 itu dihukum bunuh ataupun dihukum gantung. Mungkin reaksi itu tidak sebesar yang ataupun sebesar impak 2011. Itu sesuatu perkara yang dapat diperhatikan di media sosial. Mungkin ada juga yang melakukan perkongsian gambar tapi ini tidak cukup memberikan impak yang cukup besar seperti dahulu. Itu satu perkara yang dapat dianalisa daripada media sosial dan mungkin perkongsian dan juga banyak lagi fakta-fakta ataupun perbualan ataupun perdebatan yang perlu dilakukan di media sosial mengenai perkara ini untuk kita dapat memahami dan juga memberikan analisis yang tepat dan juga yang benar-benar transparan dalam isu Mesir ini, Ji. Ya, hashtag pastinya Zul, Ya, pray hashtag. for Egypt ataupun pray for 529. Kalau kita ada pray for 370 di Mesir, pray for 529. Jadi yang itu akan trending. kita beri yang kata pun lihat yang lebih lanjut lagi. Terima kasih Zul atas analisis tersebut di Kini Trending. Selepas ini kita akan rehat sebentar. Di Thailand sudah bersedia saudara Wan Subki Wan Saleh, ketua gerakan NGO kita iaitu Malaysia for Egypt, M4E. Bagaimana, apakah aktiviti yang mereka lakukan dan bagaimana mereka melihat reaksi dunia terhadap apa yang berlaku, penghakiman beramai-ramai, hukum mati di Mesir. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Kembali dalam analisis awal ini, kita masih membincangkan dengan lebih dekat apa yang berlaku di Mesir, demokrasi Mesir selepas kebangkitan Arab pada 2011. Adakah ini sebagai satu orang kata pun demokrasi yang lebih baik ataupun sebaliknya? Di Thailand sekarang kita bersama saudara Ustaz Wan Subki Wan Saleh, pengurusi jawatankuasa pepandu gabungan Malaysia for Egypt ataupun M4E. Assalamualaikum saudara Wan Subki. Waalaikumsalam. Saudara Wan Subki, kalau kita melihat kata pun garis masa terhadap apa yang berlaku di Mesir ini, kita boleh jangkakan apa yang akan berlaku kepada penyokong Ikhwanul Muslimin dan juga pendukung-pendukung demokrasi di Mesir. Kerana akhirnya pihak junta ataupun pihak tentera di Mesir tidak mahu suara-suara yang lain daripada mereka yang mereka mengatakan mereka membawa suara melindungi majoriti rakyat Mesir. Mereka tidak mahu mereka kata pun kuasa-kuasa ataupun kelompok-kelompok yang memecah belahkan masyarakat Mesir dan sebagainya ini diberikan ataupun dijadikan alasan untuk merasionalkan tindakan ke atas penyokong Ikhwanul Muslimin. Kalau kita imbau pada 24 Mac lalu 529 dijatuhi hukuman mati. Apa pandangan saudara Wan Subki? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pandangan saya, apa yang berlaku di Mesir sebagaimana sudah maklum, memang ia merupakan satu rampasan kuasa. Bukan satu proses demokrasi, ia merupakan satu proses rampasan kuasa yang telah berlaku pada 3 Julai 2013 oleh Jeneral Fattah As-Sisi. Ia merupakan satu titik hitam bagi sejarah manusia, khususnya bagi di Mesir itu sendiri. Apabila rakyat Mesir yang selama ini berpuluh tahun tidak pernah merasai kenikmatan proses demokrasi dan memilih presiden mereka sendiri, akhirnya mereka berjaya membuat pemilihan tetapi ianya dimusnahkan oleh Jeneral As-Sisi apabila berlaku rampasan kuasa selepas setahun pemerintahan Presiden Morsi. Jadi selepas kudeta mengambil alih kerajaan Mesir, sebenarnya sehingga sekarang ini tidak pernah berlaku aman di Mesir. Setiap hari rakyat jelantah keluar membantah dan membantah semua proses yang dibuat oleh kudeta. Tapi yang mendukacitakan apabila kudeta telah menghadapi atau berhadapan atau membalas tindakan bantahan rakyat ini dengan pembunuhan yang begitu ramai sebenarnya kita tahu yang berlaku di Rabah, lebih 2,000 terbunuh dalam masa satu hari, 10,000 yang terjera.
dan juga aktivis media juga terlibat pada masa tersebut. Jadi sehingga sekarang bilangannya sudah semakin ramai. Dan sehingga sekarang kalau kita tahu bukan saja sekadar yang syahid, sudah melebihi 5,000 orang. Yang ditangkap sudah melebihi 22,000 orang. Wanita juga sudah ditahan. Kanak-kanak juga ditahan. Pelajar-pelajar ditahan. Dan sampai ke cerita pun sudah sampai peringkat 10,000 orang. Jadi sememangnya kudeta cuba nak menukar pandangan masyarakat luar bahawa apa yang mereka buat adalah suatu perkara yang proses demokrasi. Tapi alhamdulillah hingga sekarang ini mereka tidak berjaya membuktikan kepada masyarakat bahawa mereka melaksanakan proses demokrasi. Ini terbukti daripada apa pembunuhan, penangkapan yang berlaku. Ya, pada pandangan Ustaz Wan Subki, Saudara Wan Subki melihat ataupun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak junta mengadakan referendum untuk meminda perlembagaan, membuka ruang untuk Jeneral Al-Sisi memasuki ruang demokratik dengan menjadi calon presiden pada Mei nanti. Jadi adakah ini mendapat sokongan majoriti rakyat Mesir ataupun suara-suara yang sebenarnya lebih ramai daripada suara yang menyokong itu ditutup di Mesir pada pandangan Ustaz Wan Subki? Sebenarnya seluruh rakyat Mesir, hampir saya boleh katakan lebih kurang 70% hingga 80% sudah menentang kudeta. Mereka tidak bersama kudeta. Ini terbukti masa pilihan raya yang pemilihan Mursi dulu. Kemudian Mursi mendapat majoriti yang sangat besar, melebihi 50 hingga 60% yang menyokong. Dan selepas berlakunya proses rampasan kuasa, rakyat keluar lebih ramai dan sampai ke peringkat lebih 70%. Bermakna masyarakat, orang ramai memang menentang kudeta yang ada sekarang. Dari oleh yang demikian, kudeta ataupun Al-Sisi tidak ada pilihan lain kecuali mereka terpaksa membuat rundingan demi rundingan. Dan beberapa kali rundingan telah dibuat untuk Ikhwan Muslimin dan sebagainya. Tetapi kenapa mereka menolak perundingan? Atas alasan selepas dibunuh begitu ramai, selepas ditangkap begitu ramai, dibicarakan begitu ramai, tiba-tiba nak buat mereka mengajak untuk buat perundingan. Itu sebenarnya untuk mengalih pandangan bahawa mereka sebenarnya untuk melaksanakan kebaikan. Senang saja kalau nak buat kebaikan ialah mereka kena serahkan balik hak itu kepada rakyat. Balikkan hak kepada rakyat, serahkan semula pemerintahan ini kepada rakyat sebagaimana yang telah berlaku proses pilihan raya sebelum ini sudah sah, tidak ada orang yang membatalkan pun. Dan dunia dan juga di Mesir sendiri rakyat sudah tidak mahu lagi dengan proses demokrasi yang mereka tidak akui. Sebab kalau ada proses demokrasi yang akan datang, sebenarnya tidak sebagaimana yang berlaku sebelum ini. Sebelum ini proses demokrasi cukup adil, sah dan sebagainya. Semua rakyat keluar mengundi dan memberi suara mereka dengan senang dan tidak ada paksaan mana pihak. Tapi kalau berlakunya proses pilihan raya sekarang, sudah terbukti di sana, rakyat memang proses penipuan akan berlaku dan rakyat tertekan. Ramai yang sudah dibunuh, ramai yang keluar negara dan sebagainya. Dan semestinya tidak berlaku dengan baik. Ustaz Wan Subki, untuk memberi tekanan kepada ataupun kuasa junta bukan perkara mudah dan kita lihat dengan ataupun hukuman yang dijatuhkan kepada penyokong Ikhwanul Muslimin ini tiada kecaman yang keras diberikan oleh kuasa-kuasa besar Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah, Britain dan juga Rusia. Tetapi mungkin kumpulan-kumpulan bukan kerajaan NGO ini boleh mencipta ataupun ruang membangkitkan public opinion yang berbeza untuk memberi tekanan kepada kerajaan-kerajaan mereka supaya melakukan sesuatu kepada kerajaan di Kahira. Itulah yang kita harapkan sekarang. Saya bermula dengan dalam Kahira sendiri ataupun rakyat Mesir sendiri. Sebenarnya pembantahan yang dibuat oleh rakyat Mesir memang besar, kuat dan memang menguasai medan-medan yang berada di luar. Dan pemerintah sekarang ini memang tidak mampu lagi nak berhadapan dengan suasana. Sebab itulah kita ingat berlakunya pelaksanaan jawatan Perdana Menteri sebelum ini adalah mereka tidak mahu menanggung semua risiko-risiko yang sudah mereka lakukan. Di Mesir sendiri pun memang 80%, 70-80% menentang kudeta. Dan satu masa yang sama, di luar negara pun sememangnya bantahan-bantahan itu berlaku. Cuma amat mendukacitakan apabila sekarang ini khususnya saya pergi kepada negara-negara Arab dan sebagainya. Negara Arab banyak lagi mereka yang mempunyai kepentingan politik, kepentingan ekonomi itu sendiri. Jadi saya lebih mengharapkan dan kita lebih mengharapkan kepada bantahan yang keluarnya daripada NGO-NGO. Dan kalau kita tengok ada beberapa negara sahaja yang NGO boleh bergerak dengan lebih senang. Terima kasih. Eropah bagus. Tapi di Malaysia sendiri dan juga di Indonesia dan juga negara sekitar itu yang sebenarnya kita harapkan. Dan itulah sebenarnya apa yang kita nak buat dalam MFOI ialah kita cuba menaikkan masa masyarakat supaya jangan terkesan dengan apa yang disebarkan oleh berita di Mesir
yang sebenarnya diarahkan oleh mengikuti kehendak-kehendak kudeta sekarang. Dan kita harap supaya semua orang, semua masyarakat di Malaysia khususnya dan negara-negara seluruh Asia Pasifik ini memahami bahawa sebenarnya di Mesir sekarang ini demokrasi tidak berlaku dan orang tidak menyokong ICC. Terima kasih kepada Ustaz Wan Subki atas pandangan tersebut. Itu tadi Ustaz Wan Subki Wan Saleh, pengurusi jawatankuasa Pepandu Gabungan Malaysia for Egypt ataupun M4E, dan juga Naib Presiden kumpulan ataupun NGO Ikram Malaysia. Itu saja masa yang kita ada dan kita akan terus memantau apa yang berlaku di Mesir dan kita akan membuat liputan terkini tentang itu. Dan terus bersama kami di Astro Awani kerana sebentar lagi rakan saya Hakim Abdul Rahman akan memberikan buletin Awani untuk memberikan keadaan terkini tentang liputan kita terhadap MH370 dan yang lain-lain juga. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih.